Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahlina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bihi abadanana watli' bihi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wasri' bihi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Kita mulakan sekali lagi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita agar kita dapat lagi bersama di pagi ini, pagi Selasa, ya, untuk kita terus berusaha mengenali, belajar untuk mengenali kalimah-kalimah Al-Quran yang sebaik mungkin, ya. So pembelajaran pagi Isnin hingga Jumaat ni satu pembelajaran yang secara mendalam, ya, secara terperinci. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin mendalami dan mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dengan terperinci, maka ini adalah satu peluang, ya, satu kemudahan, ya, untuk kita sama-sama gunakan, ya, supaya kita akhirnya besok dapat menguasai ilmu-ilmu kalimah-kalimah Al-Quran dan juga ayat-ayat Al-Quran, ya. Bagi mereka yang kemungkinan yang tidak ada asas ataupun baru dengan berjinak-jinak dengan bahasa Al-Quran, kemungkinan pada peringkat permulaan mungkin terasa satu cabaran jugalah, ya, yang mencabar, tapi tak mengapa, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terus istiqamah ikut saja, ya. Kalau yang baru memulakan pembelajaran tu ikut saja, insya-Allah, ya, sebab kita akan mengulangnya banyak kali, ya. Setiap kali kita mengupaskan kalimah-kalimah Al-Quran di dalam ayat itu, kita akan ulang, ya, pengenalan kepada kalimah, kaedah-kaedah, konsep-konsep yang perlu kita fahami, macam manakah ayat-ayat Al-Quran tu dibangunkan, diaturkan, ya, dan sebagainya, ya. So banyak yang perlu kita pelajari, ya, insya-Allah. Okey, saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Ya, rakan-rakan yang kita mute-kan tu semua kita mute-kan untuk mengelak kalau ada bunyi-bunyi yang luaran tu, ya, untuk mengganggu sesi kita mute-kan dulu. Walau macam mana pun kalau ada soalan, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh berkongsi, ya. Di skrin saya kongsikan apa yang kita buat latihan semalam, ya. Yang pertamanya kita mengupas qalu, kalimah qalu. Qalu adalah, kalau kita lihat, adalah kalimah pertama, ya, di dalam ayat 2159 tu dia mula dengan qalu, ya. Jadi qalu kita kupaskan dulu apa dia qalu, iaitu dengan memecahkan dia ataupun mengeluarkan komponen-komponen yang membentuk qalu, ya. So komponen ni kita lihat ada dua komponen, ya. Pertamanya, komponen kata kerja dia ialah qala, ya, qala.
Kemudian ada komponen tambahan untuk menjamakkan qala ni. Komponen itu adalah waw alif ziyadah, iaitu komponen pelaku, ya, komponen fa'il. Ini komponen kata kerja, yang ini komponen pelaku. Jadi apabila kata kerja digabungkan dengan pelakunya, maka jadilah kalimah fi'il madhi, ya. So dan kita telah pun terangkan, ya, setiap satu komponen apa dia. Qala tu ialah kata kerja fi'lun madhi bil fathati, ya, kita boleh gunakan bil fathati, ataupun boleh juga gunakan alal fathi, ya, alal fathi ataupun bil fathati, dua-dua tu boleh. Dan juga kita keluarkan huruf akarnya, ya. Daripada sini kita sebenarnya boleh mengenal, ya, huruf akar kepada kalimah ini, iaitu qaf yang pertama, kemudian alif ni adalah pertukaran daripada waw yang illah, ya, waw, dan lam adalah huruf akar yang ketiga, ya. So kita buat catatan di sini, huruf akarnya ialah qaf, waw, lam. Daripada qaf, waw, lam dia membentuk kata dasar qala, di mana waw yang ilah tu, ya, waw yang ilah tu bertukar kepada alif mad apabila membentuk kata dasar, ya. Kemudian qala tu diterbitkan kepada kalimah qala juga yang mengambil bentuk fi'il madhi wazan 1, ya. So yang tuan-tuan tengok dari dalam ayat ni adalah fi'il madhi wazan 1, yang mana dia juga adalah kata terbitan daripada kata dasar qala. Jadi qala dengan kata dasar, ejaan dia dan penulisan dia sama dengan fi'il madhi wazan 1. Itu formula yang kita boleh guna pakai, ya. Apabila kita mengenal kata dasar, untuk kita terbitkan fi'il madhi wazan 1 daripada kata dasar tu, ejaan dia sama, ya, penulisan dia sama, ejaan dia sama. Itu formula, ya. Kemudian waw al-ziyadah ni kita telah terangkan dia adalah fa'il, iaitu pelaku. Fa'il ialah pelaku, ya. Jangan confuse dengan fa'il. Fa'il ialah perbuatan. Fa'il, ya. Fa'il adalah pelaku. Fa'il ni daripada kalimah apa? Fa'ilun, ya, daripada kalimah fa'ilun, kita sebut dia sebagai fa'il, ya, fa'il. Dan fa'il ni adalah mempunyai jantina, iaitu muzakkar, ya, muzakkar. Dan kumpulan muzakkar ni tadi ialah orang ketiga. Orang ketiga ialah ghaibun, ya. Arab kata orang ketiga ni ialah ghaibun. Siapakah orang ketiga? Orang ketiga ialah mereka yang terbabit dengan sama ada dia ataupun mereka. Itulah kumpulan orang ketiga, ya. Mereka, kalau singular dia, kalau ramai dia akan memberi makna mereka. Okey. So sini ramai, ya. Wa al-ziyadah adalah untuk ramai, kita panggil dia jamak. Orang ketiga jamak, iaitu fa'il, muzakkar, ghaibun, jamak. Dan semua fa'il dia ada i'rab dia. Jangan lupa, ya, i'rab kepada fa'il juga penting untuk kita keluarkan maklumat itu dan kita cantikkan dia, ya, iaitu marfu', ya. Semua i'rab kepada fa'il mestilah marfu', ya. Fa'il tidak boleh mansub, fa'il tidak boleh majrur, ya. Dia mesti marfu'. Automatically bila kita
boleh kenal pasti fa'il di dalam satu kata kerja, kita tahulah fa'ilnya adalah marfu'. Ya. Okey, lepas tu kita okey, lihat tuan-tuan, ini adalah screenshot ya. Screenshot ni ialah macam photo taking, snapshot ya. Kita ambil macam kita ambil gambar dengan kamera. So kita nampaklah apa yang kita snapshot semalam lah. Kita dapati banyak gambar-gambar, maklumat-maklumat yang tidak perlu tu sebenarnya kita boleh buangkan dia ya. Kita boleh padamkan ya, supaya kita simpan yang sesuai saja ya. Sebagai contoh, ini kita boleh cropkan dia ya. Kita cropkan dia. Buat cropping, kita tarik yang ni, corner dia ni ya, kita buang yang mana yang tak perlu tu. Gambar-gambar di atas tu kita boleh buang dia, dan juga beberapa maklumat di bawah ni pun tidak perlu, jadi kita boleh bersihkan dia ya. Okay, bersihkan dia. Itu yang telah kita bersihkan ya. Jadi dia nampak lebih kemas ya. Dan kita bila buat perubahan, kita savekan dia balik ya. Di atasnya ada save a copy. Okey, tekan save, dia dah disimpan dengan perubahan yang lebih baik ya. Okey, so ini yang tuan-tuan boleh kalau kita nak kongsikan, nampak dia lebih bersih ya daripada yang asalnya tu. Okey, dan kita juga selepas tu kita kongsikan semalam ya, iaitu kita membuat pembentukan kalimah. Okey, saya bersihkan dulu ni ya. Cropkan dia dulu sebab banyak sangat maklumat-maklumat yang tak perlu. Okey. Dan savekan dia. Ya. Okey. Dan kita telah selesai di sini, kita telah selesai menerangkan apa dia wawal ziyadah ni dan qala tu. Kemudian kita buat pembentukan kalimah kepada qalu, bermula dengan qaf waw lam, membentuk kata dasar qala. Kita labelkan dia sini, qala adalah kata dasar yang memberi erti berkata. Kemudian untuk membina qalu, dia kena bina kata terbitan dulu ya, dan kata terbitan dia adalah default dia mesti singular ya, belum lagi jamak. Jadi inilah kata terbitan dia, daripada qala menggunakan acuan fa'ala, jadilah dia qala ya. Macam mana boleh jadi fa'ala ni? Ialah qaf ni gantikan fa, alif gantikan ain ya, dan lam gantikan lam, jadilah kalimah qala juga ya. Bagaimana kita berkongsi tadi, penulisan kata dasar sama dengan fi'il madhi wazan 1 ya. Kata terbitan fi'il madhi wazan 1. Yang ni kata dasar, yang ni adalah kata terbitan. Sebab tu kita nyatakan sini ya, dia adalah kata terbitan, dan kita kata terbitan sudah boleh kita beri makna yang sepenuhnya ya. Kata terbitan mestilah ada fa'il dia, ada perbuatannya, dan ada masa kepada perbuatan tu ya, iaitu dia telah berkata. Qala maknanya dia telah berkata ya, baru singular ya. Okey, biasanya qala ni kalau kita menerangkan fa'il dia tu mustatir. Mustatir maknanya fa'il dia tu tersembunyi ya, dan dia tak nampak fa'il di dalam ni. So bila fa'il tu tidak nampak, fa'il tu biasanya merujuk kepada dia seorang lelaki ya, dia seorang lelaki. Jadi dia telah berkata ni bermakna dia seorang lelaki
telah berkata. Dan kita sambung untuk menjamakkan qala ni, apa kita buat? Qala ni kita tambahkan waw alif ziyadah, ya, iaitu dia panggil waw alif ziyadah, yang mana dia adalah fa'il kepada kata kerja, ya, yang jamak. Okay. So apabila qala ditambah dengan waw alif ziyadah, dia menjadi qalau. Qalau sebab lam ni baris atas, ya, lam baris atas. Tetapi qalau ni dia tidak wujud. Tidak ada kalimah macam ni, ya, sebab lam baris atas mengikuti waw mad tidak ada, ya. Dalam Al-Quran tidak ada huruf waw mad di mana huruf sebelumnya baris atas tidak ada. Jadi kita kena perbetulkan yang ni, tukarkan baris atas kepada huruf lam ni kepada huruf dhammah, ya, huruf dhammah. Jadilah qalu. Samalah, itulah bagaimana qalu di dalam ayat ni terbentuk, ya. So maknanya kita boleh lihat sekarang, ya, qalu ni yang kita nak kupaskan ni, nak bentukkan tu sudah pun terbentuk. Jadi maknanya bila dia sudah terbentuk tu, selesailah proses pembentukan kalimah, ya. Dan kita boleh beri makna kepada qalu, ya. So macam mana kita boleh nak mengenal maknanya? So maknanya kita akan bawa daripada yang sebelumnya, ya, dalam bentuk mufrad dia bererti dia telah berkata. Jadi kalau jamak, maka fa'il yang jamak, jadi kita tukarkan fa'il dia ni kepada mereka. Jadilah kalimah tu memberi erti mereka telah berkata, ya, mereka telah berkata. Itulah kalimah yang pertama, qalu, ya. Jadi mereka telah berkata. Okey. So selesai perkongsian untuk kalimah qalu, dan seterusnya kita pergi pada kalimah-kalimah yang lain untuk kita fahami ayat, ya, keseluruhan ayat ini, ya. So kita boleh pergi ke korpus, ya. Kita boleh gunakan arabiccorpus.com tu, digital Al-Quran, untuk membantu kita mengenal, ya, setiap kalimah-kalimah tu. Okey, so paparan ni kita boleh tutupkan dan kita pergi ke korpus, ya. Clearkan drawing ni dulu, ya, kemudian kita tutupkan dia. Yang ni pun kita boleh tutupkan dan kita pergi ke korpus, ya, iaitu di sini. Okey. So macam mana kita apa prosesnya kita nak pergi kepada paparan ni? Saya undur ke belakang semula, ya, supaya tuan-tuan tahu macam mana nak menggunakannya. So daripada ayat yang kita pilih dalam senarai ini, iaitu 21:59 yang ni, 59. Okey. Kita akan dapat ayat inilah ayat sebenarnya dalam penulisan Rasam Osmani, ya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin, ya. So untuk mengupas setiap kalimah ni, tuan-tuan pergi ke word by word belah kiri ni, ya, word by word ni. Okay. Kalau nak saya tandakan dengan arrow boleh, ya, word by word je ni. Pergi ke word by word. Ya, kita tekan sini word by word. So dia akan bawa kita kepada ayat itu dan mempamerkan kepada kita setiap, ya, kalimah dalam ayat itu. Bermula dengan qalu. Di sini tuan-tuan tengok dia punya identiti ayat tu ada, ya. 21 ialah surah dia, 59 adalah ayatnya, dan 1 adalah kalimah qalu. Dan seterusnya 21, 59, 2 ni untuk kalimah man, ya.
kalimah man dan seterusnya lah. Okey, so kita sekarang ni lihat man pula ya. Man apa dia? Man adalah isim mausul ya. Bahasa Inggeris dia relative pronoun. Ya. Man, allazi, allazina, ma, semua tu dalam kumpulan dipanggilkan isim mausul ya. Mausul ni daripada 3 kalimah waw, sod, lam. Waw, sod, lam yang buat tuan-tuan boleh lihat tu. Waw, sod, lam ya. Waw, sod dan lam ya. Waw, sod, lam boleh menerbitkan kalimah waslun. Waslun. Waslun tu maknanya apa? Waslun maknanya menyambung, menghubung ya, menghubung kait. Itu maknanya waslun. Kita ada wasilah ya, semua tu daripada waw, sod, lam. Jadi bermakna kalimah ni ialah kalimah penghubung ya. Kalimah isim mausul adalah kalimah penghubung. Penghubung apa? Dia menghubungkan kalimah sebelumnya ataupun cerita sebelumnya. Kalimah dia adalah kalimah yang ini yang kita tandakan sikit. Yang kita nak bahaskan sekarang ialah kalimah man ni, iaitu relative pronoun ni berfungsi untuk menghubung ataupun mengaitkan ya. Apa yang dia kait? Ya, dia mengaitkan cerita sebelumnya, iaitu cerita apa? Qalu. Itu cerita sebelumnya. Ya. Dan dengan cerita selepasnya. Apa cerita selepasnya? Yang inilah fa'ala hadza bi'alihatina. Itu cerita selepasnya. Jadi dia menghubungkan kait yang sebelumnya dan selepasnya ya. Teman ya, semua ni dihubung kaitlah. Ya, dia hubung kait dengan sehinggalah ayat-ayat di dalam cerita tu adalah yang dihubungkan oleh man ya. So ayat hubungan tu dipanggilkan ayat silah, jumlah silah. Jumlah tu maknanya ayat. Itulah fungsi man ya. Jadi dia adalah isim mausul ya, isim mausul. Tetapi pada masa yang sama di dalam konteks ayat ini, dia bukan hanya isim mausul, walaupun korpus ni menerangkan isim mausul, tapi satu lagi yang missing dalam penerangan ni ya, iaitu man ni sebenarnya adalah mengambil bentuk soalan. Ya, dalam ayat ni man juga mengambil bentuk, dia bukan menghubung kait saja, tetapi dia juga mengambil bentuk soalan. Bermakna siapakah? Siapakah? So bila dalam penerangan isim mausul ni, jadi kita kena tambah dia sikit ya, tak cukup. Ya, ada satu missing iaitu soalannya. Ya, soalannya, so kita tambahkan isim mausul ya. Kita pergi ke Lexilogos ya, kita tambah maklumat tu ya, kita kata dia apa? Bil istifham ya, bil istifham. Kita gunakan Lexilogos untuk menaiknya dan masukkan catatan tadi di dalam penerangan tadi ya. Okey, macam mana ijab bil istifham? Ialah ba, baris bawah. Okey, dalam konteks ni bahasa Arab tak payah dibaris. Yang kita baris hanya bahasa Al-Quran ya, kalimah-kalimah Al-Quran. So kalau bahasa Arab perkataan dalam bahasa Arab tidak perlu ya. Kita letakkan ba saja. Lepas tu dia ada hamzah wasal. Ya, lam. Lam ni lam sukun lah ya, kita bariskan. Kalau lam sukun tak apa, kita bariskan untuk memastikan dia adalah lam qamariyah. Istifham, letakkan hamzah qata dan
dia akan itu, kalau dia boleh dibariskan, dia akan mengambil baris bawah. Sim, ya. Sim tu adalah sim sukun. Tifham, ta baris bawah, kita tak payah bariskan. Cuma yang sukun saja kita bariskan supaya kita tak tersilap, ya, menyebutnya. Istifham, fa yang sukun juga, fa baris atas, tak payah baris sebab dia bahasa kalimah Arab saja, bukan Al-Quran. Dan mim, itu dipanggilkan bil istifham, ya. Dengan konteks soalan, itu maksud dia, ya. Bil istifham bermakna dengan konteks soalan. Jadi kita copy dia dan kita bawa balik kepada perkongsian tadi, kita tampal dia dekat sini, ya. So kita tampal dia, kita masuk ke dalam bentuk teks, ya. Ambil teks dan kita masukkan dan tampal dia satu maklumat tambahan kepada isim mausul tu. Dia ada juga bil istifham, ya, isim mausul bil istifham, ya. Airu ni kita boleh padamkan, ya. Jadi bila bil istifham, jadi bila kita menterjemahkannya, kita bukannya menterjemahkan siapa sahaja, kita akan terjemahkan dia siapakah. Sebab dia ada elemen istifham tu, ya, man tu. Jadi mereka berkata siapakah. Itu dimasukkan bil istifham, ya. Okey. Siapakah apa? Siapakah fa'ala. Inilah kata kerja untuk man tadi. Siapa tu, apa hal dia, ya. Apakah cerita dia, ialah fa'ala hadza dan seterusnya, ya. Cerita kepada man tu ialah fa'ala hadza bi'alihatina, ya. So fa'ala ni kita sepatutnya sudah mengenal dia adalah fi'il madhi, ya. Dia fi'il madhi. Ya ni, ya. Fi'il madhi. Ini fa'ala adalah fi'il madhi lah. Dan diterangkan di sini third person masculine singular perfect verb, ya. Kalau kita nak terangkan penerangannya, kalau kalau dalam Rumi kita boleh gunakan teks dia dan masuk ke dalam ni, iaitu fi'lun madhi, MA dua kali, ya. Madhi. Fi'lun madhi dia ada majhul dan maklum. So masukkan maklum dia. Kemudian masukkan wazan dia. Dia adalah wazan 1. Ya. Kemudian baru masukkan jantina dia muzakkar, ya, dan bilangan dia ialah mufrad. Itulah penerangan kepada fa'ala. Lepas tu masukkan konteks case dia, status dia. Status dia tak ada i'rab, ya. Dia tidak berubah, ya. So kita panggil dia apa? Mabni bil dengan fathati, dengan baris atas, ya. Nampak di mana baris atas tu, lam tu baris atas, itulah identiti status tanda kepada status kalimah fi'lun madhi. Semua fi'lun madhi, ya, status dia ialah mabni bil fathati. Itu penerangan, ya. So dia adalah kata kerja, ya. So fi'lun ni dia adalah kata kerja, ataupun kita panggil dia jenis dia lah, ya, kata kerja. Fi'lun tu maknanya kata kerja. Okey, itu lebih kurang penerangan kita untuk fa'ala, ya, dalam Rumi dia, ya. Dalam Rumi dia, Jawi dia fi'il
madhi dia tulis situ ya. Okey, nak lebih detail kita katakan dia fi'lun madhi maklum wazan 1 muzakkar tertinggal A, mufrad bilangan dia, mabni bil fathati status dia, dan dia adalah sebenarnya satu kata kerja. Kalau nak lebih kemas, satu kerja yang telah selesai. Itulah fi'il madhi ya, selesai, berlaku. Kalau nak lebih kemas lagi ya. Okey, cukup untuk perkongsian kita hari ini. Doktor, ejaan telah kata kerja telah, yang okay, spelling error, okay, betul kan? Setelah, okay. So yang ini tadi adalah untuk yang ni untuk man, dan yang ni penerangan untuk fa'ala. Ya, so kita dapat perkongsikan dua hari ini. Man tu bukan saja dia isim mausul, tapi isim mausul bil istifham, membentuk siapakah. Ya, dalam ayat ni maknanya mereka-mereka tu nak bertanya siapakah yang melakukan perbuatan itu ya, iaitu yang merosakkan Tuhan-Tuhan mereka tu. Ini cerita sebenarnya ialah cerita siapa? Nabi Ibrahim yang pergi pecahkan bahala-bahala tu ya, dan dia tinggalkan bahala yang besar tu saja ya. Jadi bila kaum-kaum dia tu tengok bahala tu pecah, dia tanya siapakah yang melakukan perbuatan ini. Inilah ya ayat dia. Nanti kita akan sambung insya-Allah besok pagi. Ya, untuk hari ini kita simpan. Apa dia? Mana? Okey, nak taruh mana juga ya. Mana Melayu ya, Melayu. Okey, who, jadi kita letakkan siapakah. Okey, siapakah. Okey, dan sini fa'ala ialah telah melakukan. Okey. Ya. Telah Telah melakukan. Kalau lebih spesifik berkenaan dalam konteks ayat, telah merosakkan. Merosakkan. Sebab apa? Dia bersangkut paut dengan perbuatan dia memecahkan bahala-bahala sembahan kaum-kaum itu ya. Itu dia masukkan fa'ala di situlah. So dia dalam bentuk siapakah ya telah kalau kita nak jadikan ayat tadi, kita akan buat siapakah yang telah melakukan, iaitu merosakkan. Ya. Dan besok kita sambung haza dengan kalimah selepas tu bi alihatina tu insya-Allah ya. Okey, so untuk hari ini kita boleh simpan yang ni. Ya, dan kita akan kongsikan besok ya untuk Aku tanya Prof. Man tu banyak fungsi dia sebab ada belajar minggu lepas tu dia ada satu lagi fungsi dia ada ayat 1, ayat 2 tu. Apa panggil? Bergantung pada konteks ayatnya. Mungkin dia boleh juga dipanggilkan isim syartun pun boleh. Syartun. Tengok konteks ayat ya. Kalau ayat tu membuat ayat syartun, ayat syarat, so dia juga berfungsi sebagai isim mausul bi syartin ya. Bi syartin. Kita panggil dia bi syartin. Maknanya dia ada dua fungsi. Dia ada dua fungsi lah tu. Mengikut konteks-konteks ayat ya. Kalau dia bi syartin, maknanya ada jawab syarat selepas tu. Okey. Terima kasih Prof. Okey, sama ya. So insya-Allah hari ini kita sampai di sini saja. Kita akan sambung lagi perbincangan kita besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.